Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Wa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah yang tak terhingga kita, yang mana segala puji-pujian itu bersumber daripada dirinya dan dialah yang layak memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah, kita dipanjangkan umur, sentiasa merasakan kehidupan ni hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah syukur yang sebenar-benar syukur, puji yang sebenar-benar puji, mana kita merasakan kita tidak memiliki hidup, dan hidup ini adalah menunjukkan bahawa keesaannya, menunjukkan diri keesaannya tunggal, tak ada makna banyak, cuma bila ditajalikan maka kita lupa sebenarnya apa pun yang kita ditajalikan. Mata penglihatan yang kita lihat adalah daripada penglihatan dia, maka kita akan nampak tak lain Allah lah terlebih dahulu. Maknanya fa'in nama tuwallu fasamma wajhullah. Maknanya kita akan sesuatu yang tidak kulihat sesuatu, melainkan wajhullah. Mana dia je yang ada. Mana pun kita hadapkan wajah kita di depan, nampak di depan, nampak di kanan, di kiri, di belakang, di tengah, di atas, di mana pun di keluar roh kita, ke mana-mana pun, barang di mana pun, di situ kita bila dah kenal diri, kenal Allah, maka tak lain yang kita nampak Allah. Wajhullah, dialah sebenarnya menyatakan dirinya. Bukanlah kita nampak kipas tu, kita nampak Allah tu kipas, bukan. Tetapi kita nampak mutlak yang menjadikan semua material yang ada pada kipas tu sampai dia boleh bergerak, semuanya Allah lah yang mentajalikannya. Dari segi kekudrat, dari segi kehendak, daripada segi bentuk, dari segi apa saja pun, bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kita tak nampak yang lain, dan kita tak akan berpaling daripada selain Allah. Di mana pun kita nak tidur, keluar roh kita pun, kita pastikan roh kita tu menghadap kepada Allah juga. Ke mana pun dibawa roh kita, tetap kita akan merasakan Allah. Ini nak maknanya carilah jalan, ataupun carilah, Allah kata maknanya merubah untuk supaya kita ni sentiasa tetap teguh dengan dia. Bagaimana cara nak manajemen, nak uruskan diri kita. Setelah kita dah faham sekarang ni, Allah dah bagi kita faham, maka kita ni tidak ada. Hidup yang kita miliki ni selama ni adalah hidup dia. Dia menunjukkan dirinya yang hidup. Kita ni tidak memiliki hidup. Jadi kita kalau nak kata robot, bateri pun tak ada kita. Sebenarnya tak ada langsung satu abu pun. Tapi bila diciptakan, dia robot tu dia masukkan bateri, dia hidupkan, masukkan roh, maka kita hidup. Bila hidup, kita tak belajar mengenal diri, mengenal Allah, kita rasa kita memiliki hidup. Itu yang berlaku, kerosakan, punca kerosakan yang terjadi pada diri kita. Yang pertama ni adalah kita membuat pengakuan kita ada. Yang susah benda ni nak dihilangkan, sebab dah bertahun-tahun, mungkin belas tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30, mungkin 40 tahun kita dah susah nak dengar cerita yang asli ni, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, disebarkan oleh sahabat, dia tabi'in, wali-wali Allah, sampai ke kita dah jadi benda ni seperti jadi asing.
Betul Rasulullah SAW beritahu akan jadi kembali Islam ni akan jadi asing balik. Orang dah tak nakkan kepada Allah. Orang nakkan kepada lebih kepada kehidupan dunia yang sebab dia rasa diri dia ada. Dia ada kedirian, maka dia kejar-kejarkan dunia. Padahal itu semuanya adalah hak-hak Allah SWT. Kita mengambilnya hak-hak tu tadi tanpa keizinan Allah. Jadi itu yang berlaku dalam kehidupan sekarang ni, pengakhir zaman kata Nabi. Sedikit saja orang yang betul-betul nakkan Allah. Seolah-olah kita dah jauh tak nampak dah orang yang betul-betul nakkan Allah. Masing-masing orang ni pelajaran tinggi, masuk nak belajarkan anak dia untuk sekolah tinggi, dia bagi tahu anak belajar rajin-rajin nanti boleh cari rezeki. Dia tak pergi kepada engkau dah mencari ilmu ni, engkau akan kenal Allah. Matlamat dia untuk kenal Allah dan yakin kepada Allah. Itu matlamat utama lillahi ta'ala. Tapi ternyata itulah yang banyak disebutkan. Dia ajarkan ibu bapa bagi tahu kepada anak-anak, dia lebih mementingkan keduniaan hingga akhiratnya, hingga Allah Ta'ala tu ditinggalkan, dijauhkan. Sebut juga nama Allah, suruh solat juga, tapi tak kenal Allah, tak kenal diri. Ini yang kita menghadapi manusia-manusia yang makin lama makin teruk. Makin lama makin teruk. Jadi inilah kita, bila kita ni belajar cuba nak perbaiki diri kita dan sama-sama bantu pada umat penghayir zaman ni. Jadi bukanlah kita ni hebat nak buat kerja ni, kerja Allah ni, kerja Nabi ni bukan senang, susah. Jadi kita cukuplah sekadar kita macam belajar lah untuk diri kita dulu dan sikit-sikit hingga kita dapat yang Allah Ta'ala bagi tahu, keyakinan yang dari sisi Allah. Keyakinan dari sisi Allah tu maknanya Allah sendiri yang mengiktirafkan ilmu kita ni dah kenal dengan dia. Contoh tempoh hari bagi tahu, maknanya kita dah baru kita tahu rupanya kita ni tak ada. Di hadapan Allah kita ni lemah, tak ada apa-apa, mati. Di hadapan Allah bila kita dah kenal. Pasal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka dia kenallah Tuhannya. Macam mana kenal dia? Bila dia dah kenal diri dia, tengok rupanya dia tak ada. Dia tak ada, barulah dia kenal Tuhan yang ada, Allah yang ada. Bila Allah yang ada, binasalah diri kita. Jadi binasa diri kita tu tadi. Kalau kita tak belajar bab ni, nanti kita akan berbalah-balah. Bila kita tak belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, kita akan berbalah-balah awal-awal lagi. Diri kita sendiri berbalah dah. Kita rasa macam kita buat solat tahajud tengah malam, buat solat sedekah, buat puasa, buat zakat, macam-macam kita buat, kita mengaku buat pengakuan itu diri kita yang buat. Sampai bila-bila kita dalam kerugian. Sebab ini kita tak boleh buat pengakuan walaupun kita buat tu 60 tahun solat tahajud. Daripada pukul 12 sampai pukul 4, 5 pagi sampai ke subuh kita. Hari-hari 60 tahun. Lepas tu kita mengaku kita yang buat. Aku, amalan aku. Kita cerita kat orang pula lagi. Dalam hati kita nak imbalan pula lagi. Ini semua, ini yang dia kata tadi, amalan ni akan memakan diri dia balik. Akan timbul rasa penyesalan. Sebab Allah bagi tahu, bukan Allah tak bagi buat amal ibadat, tapi kau harus kenal aku dulu. Innal ladzina amanu tu kenal Allah. Sekarang kau innal ladzina amanu, kau rasa macam kau orang yang dah kenal Allah. Amanu tu kenal, beriman, meyakini Allah. Dan Allah sendiri mengiktirafkan engkau dah betul-betul hadapan Allah, long lay dah, tak ada apa. Baru disuruh sebut pengakuan bertengkau yang ada, baru kita buat asyhadu alla ilaha illallah. Waktu tu Allah bukan ada depan, bukan kanan, bukan kiri, bukan depan, bukan belakang, bukan mana. Dia tak ada perantara, tak ada dekat, tak ada perantara, jauh tak dapat dikabarkan. Jadi macam mana Allah tu? Tak ada kita bahawa dia ada tu. Baru kita bersyahadat tadi dengan nama dia juga yang mengakui dirinya yang ada. Tak perlu dijadikan makhluk untuk mengakui bahawa yang ada hanya Allah. Tak perlu. Kerana dia maha sempurna. Dia maha sempurna, maha cukup. Buat apa perlu dia. Jadi bila kita dah tahu rupanya yang bersyahadat tu dia menyaksikan diri dia.
Baru dia sendiri akan buat pengakuan, betul engkau inilah hamba-Ku yang dah faham. Fad'uli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan ketua ibadah, iaitu Rasulullah, Nabi-Nabi hidin, Nabi semua Nabi. Lepas tu semua orang-orang yang seangkatan tu berada dalam satu, dia panggil kendil yang tempat yang paling aman sekali yang Allah Ta'ala telah janjikan. Yang ketua dia adalah Rasulullah, seorang ketua orang ahli ibadah, hamba-Ku yang betul-betul. Jadi Alhamdulillah, bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kita tahu tempat duduk kita dah. Nanti kita bila wafat, roh kita keluar ke situlah tempat kita. Dia akan keluar daripada kenderaan mukmin nama dia, untuk menjemput roh kita. Seperti mana kita tidur, dalam senyum kita tidur, kita ingat rindukan Allah, kenderaan tu sampai. Kenderaan tu berbentuk nur, dia bawa keluar roh kita, dia bawa jalan. Kalau kata diam senyap, tak ada apa kisah, tak ada kisah, diam senyap, berehat je lah. Allah SWT menjanjikan nikmat yang besar kepada orang ketika di dunia lagi, dia kenal diri, dia kenal Allah. Kerana dia tahu matlamat utama dia adalah kenal siapa yang mencipta kita, supaya kita tak mengaku kita ni ada. Tu kemuncak dia tadi kan. Siapa dia kenal diri dia, man arafa nafsahu faqad arafa, dia dah kenal Tuhan. Siapa yang kenal Tuhan dia, binasalah dirinya. Yang wujud siapa? Itu kita nak bermaknanya teguhkan, tanamkan betul-betul, jangan dicabut lagi. Kita dah tanam tu, teguhkan dia cakap. Pohon tu ibarat kita dah tanam, biar sampai dia dah keluar bunga, keluar buah, orang lain boleh mengecapi keimanan daripada buah-buah yang makan jadi iman semua. Kita nak begitu, meyakinkan orang lain. Macam kita dah dapat petunjuk, kita memberi petunjuk pada orang lain. Itu nama Mahdi nama. Bukan kita Imam Mahdi, itu nama Mahdi. Dapat petunjuk dan dapat memberi petunjuk, itu Mahdi nama. Jadi itu Rasulullah SAW begitu. Dia dah dapat, dia memberi. Apa tu hidayah? Itulah rahmat yang di sisi Allah. Jadi kalau kita nak ke rahmat Allah, harus kita faham apa tu dia kata diri. Diri yang kita bukan boleh buat pengakuan tu diri kita. Kita tak ada diri. Cuma nak dikabarkan diri tubuh. Kita nak belajar dengan diri hati, diri nyawa, diri roh. Tu berbeza. Sebab apa? Tubuh ni bergerak kerana ada yang dipanggil diri, yang dipanggil diri hati. Dan diri hati tu digerakkan oleh nyawa, diri nyawa tu. Dan diri nyawa digerakkan oleh diri roh. Dan diri roh tak lain daripada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad daripada Zat Laisa kami, dia yang menggerakkan. Jadi ada lagi yang lain sebenarnya. Benda tu esa satu. Allahus Samad. Semuanya mengalir kepada dia permintaan, tak ada lain. Tak bolehlah kita mana dah belajar benda ni, kita kejap kata. Macam semalam saya, kejap rasa ada, kejap tidak, tak. Kita kena jaga betul-betul. Minta siapa yang mendengar dalam YouTube ni, jaga betul-betul. Pelihara betul-betul batang tubuh kita ni, supaya batang tubuh kita menzahirkan yang baik-baik. Sebab Nabi dah bagi tahu, bila batang tubuh tu dia bergantung pada yang dalam bilik, qalbun tadi. Di dalam diri manusia ada segumpal daging, kata Nabi kan. Dalam tu nama dia apa? Sahabat tanya, itu qalbun. Qalbun tu bahasa kita hati, tapi kurang tepat. Qalbun tu sebenarnya adalah kitab ataupun rumah Allah yang diizinkan oleh Allah untuk mengingati dia. Di dalam tu kita kena menjumpai di dalam rumah tu tadi. Siapa yang kita nak jumpai di dalam rumah tu tadi? Tak lain, itulah sir dia yang bernama Muhammad. Sirnya, kalau kita ketemui, maka beruntunglah kita. Sampailah nanti dia akan, sir tu akan bawa kepada tak lain, kepada zat bernama Laisa kamitslihi syai'un. Maka tak ada yang dah kita nampak dah. Beruntunglah kita dah sampai syahadat yang betul-betul. Ada dua kalimah syahadat. Allah sendiri bila kita sampai situ, Allah sendiri mengiktiraf, engkau lah fatuli fi ibadi. Dan Nabi Muhammad SAW lihat kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, engkau pesuruh Allah. Nabi Muhammad mengaku, inilah umatku yang sebetul. Kita nak sampai gitu. Pengakuan tu datang begitu. Waktunya kita tidak ada rasa kedirian dah. Kalau ada kedirian, mana kita sebut benda tu batal. Sebab tak sesuai dengan makam tabaqah tingkatan dia.
Maqam dia mesti harus hilangkan diri baru kita sebut asyhadu alla ilah. Tapi kalau asyhadu alla kita rasa kita nyebut, habis. Maknanya kita tidak mengimani, kita sekadar menyebut. Kita tak mengimani, memahami itu apa erti yang dikatakan dua kalimah syahadah. Kata kan, sadataini, maknanya dua kalimah syahadat. Bila kita tahu betul-betul tu, barulah Allah iktirafkan kita ni hamba dia. Bila dah jadi hamba dia, untunglah. Sebab Allah dah bagi tahu siapa-siapa tak boleh goda hamba-Ku, baik iblis baik apa pun. Sebab bila dah jadi hamba Allah, Allah yang sendiri akan pelihara. Setiap bangun tidur, detik kita turun nafas, naik turun, kita rasakan dia semua. Berkelip mata kita, kita dengar apa, semua kita dah tak ada diri kita dah. Dia dah wa mar ramaita iz ramaita, dia dah tak ada dah. Jangan kau nak cuba-cubakan adakan dia. Dia memang tak mau lagi dah, benci diri dia dah. Sebab dah lama dah dia tertipu kan. Dia dah tipu dah. Berapa lama dah. Duk takut. Dia kata, aku yang bawa motor, aku yang bawa kereta, aku yang begini, aku yang gerak. Dia dah benci benda tu. Benda tu maknanya mendatangkan, maknanya kerosakan. Benda tu benda yang maknanya dia buat zalim pada dia. Kalau dia mengakui ada pengakuan diri dia, dia tolak yang ada pengakuan yang ada, keesaan Allah, habis. Dia dah tahu tu makna dia dah berada dalam kerosakan. Dosa dia lebih besar lagi daripada seluruh penduduk bumi yang buat dosa. Dia hukum diri dia gitu. Jadi itu saya cakap tadi, buat eksperimen, buat pengkajian supaya kita boleh dalam hidup ni menghadapi macam mana pun kita tetap dengan Allah. Kita nampak Allah dahulu, kita tak rasa ada diri kita dah. Olahkan masing-masing. Jadi diri masing-masing tu minta pada Allah macam mana nak olahkan. Jadi saya lain cara Allah nak suruh olahkan. Kan? Jadi mintalah masing-masing. Pasal kita dah faham sekarang ni, kita tak nak lagi duduk kat kedirian pengakuan kita dah. Kan? Kita dah benci nak ada pengakuan diri kita. Kita nak mengakukan dia je, esa je. Bukan apa-apa. Dan dia yang tahu mengesakan diri dia. Kita bila kita kata kul huwallahu ahad, mana dia yang mengesakan diri. Kita dah, bukan kita yang cakap, dia yang cakap. Yang bila dia dah cakap, dia tak perlu lagi dah untuk perkataan tadi. Cukup dah sampai bila-bila dia pegang tu. Ahadun ahad, ahadun ahad. Buat kata Bilal bila dia seksa. Tak ada lagi kul huwallahu ahad. Dah hilang semua dah. Tinggal ahadun ahad. Laisah kami. Laisah. Tak ada lagi yang seumpama dengan. Dia dah dapat tempat. Tempat itulah paling nikmat sekali. Bila kena macam mana pun, Abu Yazid turun tangga tu, dia tendang oleh raja zalim. Dekat 70 anak tangga batu tu berdarah-darah. Dia dalam pelukan cinta Allah dia rasakan. Dia rasakan tu satu bentuk kecintaan. Padahal kalau kita sakit lah. Bila jatuh ke bawah, dia menangis. Rupanya bukan menangis pasal sakit. Menangis pasal seronoknya tadi tu, sekarang ni terlepas. Dalam genggaman kasih sayang Allah. Lain. Jadi saya cakap tadi, maqam tu tak sama. Masing-masing tadi, tunggu je lah. Apa yang Allah nak suruh. Masin-masin garam, masin-masin lah. Pahit-pahit lah. Kelat-kelat lah. Dia yang mencorakkan kita, bukan kita mencorak, minta Allah corakkan kita, bukan. Kalau kita dah faham tadi, kita sentiasa rasakan dia yang corak kita. Hari ni, detik ni, 5 saat ni kita gembira, 3 saat kita berduka cita, 2 saat dia, semua dia tahu waktu time dia, sejauh berapa lama kita punya rasa apa dia bagikan itu tadi. Tapi di sudut dalam diri kita, bila kita mengaji ni, dia bagi gembira ke tak gembira ke, kita waqadha rabbuka alla ta'budu, kita tetap qadakkan diri kita selalu dengan dia. Jadi dia nak buat pahit ke, manis ke, apa benda, kelat ke, kayu pahit, kita tetap dengan dia. Dalam dia dipanggil tadi, maknanya dalam diri kita ni, kita dah ikatkan keimanan kita ke apa, dalam kedirian kita ni tak ada, yang ada hanya dia. Kita dah ikat. Jadi apa pun kita nampak, semuanya daripada dia. Semua yang apa terjadi, pahit ke, manis ke, baik ke, buruk ke, tak elok ke, masam ke, apa tawar ke, semua kita rasakan dia je. Jadi dunia tu makna masin, pahit, suka, gembira, tak suka, duka cita, itu semua dunia-dunia tu makna dia hanya
Cerita dia je, cerita Allah Ta'ala, dan kita tetap duduk kat yang menceritakan tu. Itulah kebahagiaan, itulah nama jiwa yang tenang. Tapi nak olahkan tu tadi, bukan ada sekolah yang universiti tinggi macam mana pun tu, kita tak boleh nak. Jadi kita kena jumpalah orang-orang yang Allah Ta'ala hantar di setiap zaman, kata Nabi Muhammad SAW. Di setiap zaman tu Rasulullah kata ada pembimbing rohani dia. Carilah. Siapa yang tak jumpa, matinya seperti kafir jahiliyah, wa na'udzubillah. Jadi carilah, pasal ada. Cuma kita ni yang suka berdolak-dolik, suka berbalah-balah, suka komplain, suka takbir, tak kena je hidup kita. Hingga kita ditipu, hingga tak ada masa untuk mencari siapa Tuhan kita. Siapa diri aku? Bila mati menyesal nanti, tolong hidup aku nak cari siapa Tuhan aku nak kenal diri aku. Tak boleh. Mana boleh? Jauh sekali. Tak mungkin. Allah Ta'ala tak mungkin kau boleh nak dihidupkan balik untuk beramal. Sebab tempoh ni dah terlalu lama Allah bagi. Dan Allah bagi tadi pemurah Allah, kasih sayang Allah. Allah tunjukkan macam-macam perumpamaan. Kau buat alasan nantilah, besoklah, itulah, tangguh dululah, cerita lain dululah. Ini kita menghadap dunia, kita cerita bab dunia dulu. Asyik dunia je. Allah tu kalau meletak, kamu seolah-olah rasa dunia ni sangat berharga. Padahal di mata orang-orang yang ahli Allah, di mata orang yang cinta pada Allah, dunia ni tak lain seperti sebutir pasir, kata Allah dalam hadis kursi. Sebutir pasir yang ada tepi pantai tu berapa juta tu, tak boleh nak kira pasir. Tapi dia kata itulah bumi, semenjak aku ciptakan bumi, kata Allah dalam hadis kursi, tak lain sampai sekarang aku memandang tak lebih daripada seperti sebutir pasir di tepi pantai. Apa ada harga dunia ni tadi? Yang kita kata dalam dunia ni ada apa? Kedudukan. Apa lagi? Ada pangkat kedudukan tu, ada apa lagi? Nikmat apa? Nikmat berumah tangga, nikmat apa lagi? Macam-macam nikmat dalam tu kan. Cuma tu hanyalah percikkan sebutir pasir daripada tepi pantai. Yang cerita gila-gila sangat, kalau tak dapat kita sanggup berbunuh-bunuhan. Sanggup kita adik-beradik pisah lah ni. Ada je. Gaduh sana, gaduh sini. Sebab apa rupanya? Dunia. Itu ya tak ada kisah. Dunia ni penuh dengan ujian, fitnah, bala bencana yang manusia sendiri dah dibagi tahu jangan hampiri ni tanpa disuruh oleh Allah. Maknanya kau harus kenal diri, kenal Allah dulu, baru kau boleh hampiri dunia. Kalau tidak, dunia akan mengalahkan kau. Engkau tak akan kenal Allah, tak akan kenal diri engkau. Sebab engkau dah dihidangkan dengan keduniaan. Pada Allah dah bagi tahu, dunia ni adalah zinatul hayati dunia. Al-malu wal-banu wa zinatul hayati dunia. Al-mal, harta benda yang ada kat dunia. Anak-anak. Semua tu adalah dunia tu, isinya adalah perhiasan aja. Tak boleh nak kita nak bawa ke mana-mana. Ada tuju. Itu cakap nilai dia hanya seperti sebutir pasir di tepi pantai. Ini di mata orang yang betul kenal diri, kenal Allah. Dia tak boleh. Masuk projek ni, tak dapat projek ni, kita sanggup cari orang lain rasuah supaya kita dapat projek ni. Gila-gila tu. Tak apa, nanti dah dapat, nanti cuci tangan lah. Kita boleh bersihkan ni. Kita ikut kepala kita sendiri. Pada setiap satu Allah akan tanya, daripada mana baju kau dapat ni? Daripada mana seluar kau beli? Kasut ni mana? Itu je, untuk baju je 3 hari soal jawab dalam kubur. Tu dalam kubur tu 3 hari. Jadi dalam kubur punya lama 1 hari sama macam 10 tahun. 1 hari tu punya lama dalam kubur. Boleh sanggup ke selai baju kata? Sumber dia dikaji. Tak pula baju tu memang ada sumber yang tak elok pula kita beli pakai duit yang ada. Semua dapat tahu. Sangkut kita. Tambah lagi masa lagi. Ya Allah. Kita tunggu berbaris JPJ ambil surat ni 2 jam pun dah. Tempat sejuk tu tunggu tu lamanya. Ini dalam keadaan kita keliling kita ni kepanasan macam duduk dalam oven nak soal jawab di padang mahsyar. Kita berada di dalam barzah, kubur, kita nak jawab dalam kalang kegelapan, 3 kegelapan tadi.
Gelap malam, gelap kubur, gelap diri kita yang digelapkan. Allah, boleh tahan ke? Tak boleh tahan. Jadi hidup kita dalam merana je di dalam barzah, di padang mahsyar. Sebab kat dunia lagi kita tak menjumpai, mengenal diri, mengenal Allah. Kita tak kenal diri, tak kenal lagi Allah. Kita tak kenal Allah, azab lah. Tapi kita tak tahu. Maknanya kita rasa macam kat dunia ni kita, selesa lah. Kita semua cukup apa semua. Tapi bila sampai nanti sakaratul maut ataupun sakit yang kuat, baru kita sedar rupanya aku makan tak boleh, aku ni tak boleh, baru dapat hargai nikmat yang Allah bagi. Engkau kaya macam mana pun, kau jadi raja macam mana pun, minta maaf, tapi engkau bila dah sakit, dia bagi, engkau nak makan apa, semua tak ada selera. Baru engkau tahu, ya Allah, engkau juga yang bagi selera nak ni. Itu dia. Ada juga yang tak faham lagi, yang masih degil lagi, keras hati dia. Nasiblah. Dan Allah Ta'ala tunjukkan nyata dan jelas, dunia ni adalah, maknanya dunia, jangan kita duduk kat dunia, jangan duduk kat akhirat. Maknanya kita duduk dengan yang menciptakan dunia dan akhirat. Kita selalu berhadapan dengan Khalik, pencipta kita, hingga kita tak ada rasa ada kedirian kita. Yang ada hanya pencipta tu je. Dia nak ciptakan apa, itu hak dia. Kita jangan mandai-mandai nak mengarah-arahkan Allah Ta'ala ciptakan gini. Allah tu dah maha bijaksana. Dia tak memerlukan nasihat daripada kita, nasihat orang pandai seluruh dunia ni untuk Allah Ta'ala nak buat sesuatu. Tak boleh, tak boleh. Kekuasaan Allah tu, dia tidak ada siapa-siapa boleh hina kekuasaan Allah. Kita kata kita nak rendahkan kekuasaan, kebesaran Allah, tak boleh. Tapi orang-orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, dia rasa dia mampu. Tapi itulah tadi, bila datang sakaratul maut, baru dia tahu azabnya. Allah bagi peluang, tak apa, bagi kau bertobat lagi. Kau nak cakap Allah macam mana pun, Allah bagi peluang, tunjukkan, bertobat. Tapi kalau masih degil lagi, na'udzubillah, itu dah ketetapan Allah. Aku yang memang dah siapkan di dalam neraka tu. Banyaknya tadi, kebanyakan adalah di antara golongan jin dan manusia. Macam kita manusia, kebanyakan dalam neraka jahanam. Memang dah dibertulis oleh Allah. Jadi jangan kita kata kat dalam syurga tu lebih banyak, jangan. Sebab Allah dah bagi tahu, memang aku dah siapkan. Kebanyakannya adalah orang-orang ahli azab. Sebab kat dunia lagi dia diazab oleh Allah, dia tak sedar. Dia lupa diri, Allah, dan merasa ada diri dia. Itu azab lah tu. Tapi dia tak mengaji, dia rasa macam tak ada apa. Allah tak pernah tinggalkan kau, Allah tak pernah benci, Allah tak pernah berpaling. Tapi engkau berpaling, maknanya lepas tu kau pelekeh, kau cabar lagi Allah. So benda ni macam ni, kalau kau betul, kau cabar orang-orang yang menyampaikan selepas Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ni menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi. Engkau hina dia, kau rasa macam perkataan dia sesat, tak betul. Kau cakap daripada belakang-belakang, kau fitnah kat orang, jangan dekat dengan si Haji sini, dia punya ajaran ni tak masuk akal. Tak apa benda dia cerita tau. Dia ambil sini sikit, dia macam-macam dia cakap. Padahal kita bukan ambil sana ambil sini, memang kita minta langsung daripada Allah. Tapi dia tak iktirafkan, dalam hati dia ada penyakit. Lepas tu penyakit tu dibiar lama-lama. Lagi sakit tak? Lagi sakit hati dia. Ya, padahal dia lah berzalim berdiri dia sendiri. Kenapa perlu dia nak sakit hati kita, dia nak menyakiti kita? Sebab apa? Tak ada sebab sebenarnya. Tinggal lagi dia dalam diri dia rasa macam terhina disebabkan saya. Disebabkan kita seolah-olah makin bahagia, makin rasa nikmat ni hidup di sisi Allah, dia rasa macam dalam hati dia tak puas, dia nak jatuhkan kita. Simbol perasaan tu dalam diri dia. Itu semua kita perhatikanlah. Itu akan diperhitungkan. Dalam kitab tu dah bertulis. Kitab tu dah bertulis siap dah. Kita tinggal melakonkan benda tu. Bila melakonkan benda tu, siapa yang bertanggungjawab atas apa yang memang betul tu daripada Allah semua. Allah tahu semua dah. Engkau daripada awal wal akhir zahir wa batin, semua Allah
Tahu, jangan kita, oh Allah tak tahu aku masa lahir gini, aku umur ni gini, aku, Allah tak tahu tu lah. Jangan. Ya, sebab Allah yang sebelum kau nak buat benda tu, skrip kau tu dah ada di tangan Allah. Apa yang kau rasa ada? Jadi jangan menyalahi mana-mana, kita menyalahi kepada diri kita. Sebab apa? Sebab kita tak meyakini Allah yang menguruskan sekalian alam ni. Tapi kalau kita betul-betul kenal diri, kenal Allah, kita meyakini betul-betul, makin lama makin yakin, jadi kita tak nampaklah semua ni ada memiliki kekuasaan. Semuanya ada kuasa ke tak ada kuasa ke, bergerak ke diam, semua ni di bawah mulk kerajaan Allah SWT. Mudah Allah nak buat. Tak ada susah Allah nak menguruskan sekalian alam ni. Wala ya'udu hifzuhuma wa huwal. Dia maha. Jadi dia tak ada susah Allah Taala, wala ya'udu hifzuhuma. Tak ada susah aku nak mentadbir dunia ni. Sekian alam aku yang tadbir. Malaikat yang berjuta-juta semua Allah Taala yang arahkan. Engkau bawa ilmu ni semua Allah bagi. Dalam kesibukan Allah. Sibukkan Allah bagi. Jadi dia bagi kita kekuatan kudrat, dia bagi iradat, dia bagi samai, pendengaran, dia bagi penglihatan, semua dia bagi. Sibuk Allah Taala. Sibuk, kenapa sibuk? Sebab itu dah memang dia sebagai pencipta, dia harus menjaga apa yang diciptakan. Jadi Allah menjaga, maknanya Allah menjaga apa yang diciptakan. Bukan dia menjaga kita, maknanya dia menjaga apa yang diciptakan. Bukan kita aja maknanya. Kita perhatikan dalam hidup kita. Ya Allah. Sampaikan tidur tadi. Kalau kita hayati, tidur tu tadi, pernapasan kita kat dalam diri kita turun naik napas itu. Tapi dia boleh bawa akal kita ke mana? Jadi roh kita ni keluar ke mana? Kita rasa macam dia keluar. Tapi sebenarnya dia main kat dalam diri kita juga. Sebab yang dikatakan Rabbil Alamin tu dalam sekalian badan kita. Ada Lauh Mahfuz, ada Makkah Madinah, ada Mekah, ada apa semua. Lauh Mahfuz, ada Sidratul Muntaha. Semua ada dalam diri kita. Apa yang sekalian alam ni ada dalam diri kita. Jadi dia nak bawakan situ. Jadi kita seolah nampak jauh kita pergi. Kita tengok, aku dibawa ke Masjid Aqsa. Rupanya dalam diri kita ada Masjid Aqsa. Tadi malam aku mimpi duduk di Mekah, pintu Mu'tazam. Semalam dalam diri kita, dia menjelajah tu tadi, tak lain. Dia menjelajah roh tu dalam diri. Tu pasal dia nak kenal diri tu. Baru kita, kenapa dia belajar tu? Sebab Allah nak memperlihatkan linuriyahu min ayatin. Untuk ditunjukkan nur cahaya petunjuk terhadap dirinya, ayat diri dia. Jadi tak lain kita pergi Isra' Mi'raj dalam mimpi ke apa, itu sebenarnya kita nak tunjuk dia belaka semua. Cerita dia. Linuriyahu min ayat. Disuluhkan kita supaya kita yakin tu semua dia. Ayat-ayat dia punya ayat. Kisah ayat-ayat ni kisah-kisah dia. Fir'aun kisah siapa? Siapa yang kisahkan skrip tu? Iblis? Malaikat? Nabi-nabi? Kita semua dia nak mengisahkan diri dia. Tapi kalau kita duduk itu aman. Itu yang dimaksudkan, ini jadi hamba kau yang sebenar. Bila dia sebenar, dia duduk dalam benteng kau lah. Sebab dia dah tahu semuanya daripada yang dia risau tak dengan merasa dia. Itu yang paling dia jaga sekali. Bila kita jaga tu, ni rasa dia. Bila kita jaga benda di dalam tadi, segumpal daging dia. Baik Nabi kata, iaitu apa dia? Kenal diri, kenal Allah. Kita dah kenal. Tak ada lagi diri kita. Bila tak ada Allah yang kontrol, cantik tak semua? Kita melihat dengan penglihatan dia. Kita mendengar dengan pendengaran Allah. Kita berkata, memang dia yang kata-kata dia, bukan kita. Kita dah hakul yakin dibagi oleh Allah. Kita mengimani betul asyhadu tak ada kita yang adanya dia. 24 jam kita mengimaninya. Bukan dalam solat ritual tu. 24 jam kita. Daim terus menerus. Solatan dalam diri kita sendiri. Sampai tu kita buat ritual-ritual yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu semua anugerah daripada Allah juga. Buat. Bukan maknanya dah ada daim. Solatan daimun, sahaja kata jangan solat. Jangan salah faham. Lagi kita suka buat. Bukan lagi tak suka. Sebab
benda ni akan diterjemah dalam kelompok, ramai-ramai lagi seronok. Mana boleh kau kata tak payah solat dah, tak ada, tak. Itu salah tu. Dia akan bertambah nak ikut lagi syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu kecintaan juga. Kecintaan Allah juga. Tu. Tapi cuba kalau kita dah ada benda ni, kita tak buat benda tu. Maknanya itu adalah satu kepincangan, tidak sempurna. Ni apa ni makrifat tanpa syariat atau hakikat tanpa syariat. Mana boleh? Boleh tak boleh. Jangan kita buat hal jadi ini keberuntungan di mana kita masih lagi tetap diteguhkan Allah. Kerana kita tak mampu di hadapan Allah untuk teguh, untuk memandang wajah Allah. Tak mampu. Tapi bila dileburkan kita oleh Allah, barulah kita merasakan dia ajalah. Baru teguh. Kalau rasa ada diri kita je, habis. Sedetik ada diri kita, habis. Tak boleh. Jadi itu saya cakap tadi, buatlah uji kaji, pemikiran, tatafakarun, mikirkan supaya macam mana, datang rintangan mana dalam kehidupan kita, kita boleh, kita tak keluar, maknanya terus kita berada dalam naungan sir, maknanya kita dan Nur Muhammad tu tetap. Tak ada, dia umpan macam mana keliling kita dalam hati kita, dia datang pun tetap kita dengan rasa keasyikan bahawa dialah yang ada. Dan semua ni tak boleh akan merosakkan hamba ku. Kita Allah dah berjanji, bila kita dah dengan Allah, Allah Ta'ala kata, engkau tak ada kekuasaan untuk hamba ku. Mana iblis ke siapa-siapa kan, benda yang nak rosakkan kita, dia tak ada kekuasaan. Allah tak bagi kekuasaan untuk mengapa-apakan hamba ku. Jadi hamba tu nak kena faham dia tu. Subhanallazi asra bi abdihi. Gelaran Nabi Muhammad tu hamba tau. Suka dia jadi hamba. Kita jangan ingat jadi hamba lah. Apa hamba? Jangan, hamba tu paling tinggi darjat dia. Abdihi. Bukan senang, kau boleh cakap lah kau hamba Allah, tapi ciri-ciri kau jadi hamba Allah, pertama mesti kenal diri, kenal Allah. Supaya tak ada rasa diri kau, barulah layak kau memakai sifat hamba. Sebab sifat hamba ni sentiasa taat. Ati Allah wa ati Allah bagi terus pesuruh dia, terus kita ikut. Itu sifat hamba. Tu jadi kita ingat hamba-hamba abdi dah. Itu lain. Yang ni hamba yang betul-betul Allah sendiri bagi tahu, engkau lah fatuli fi ibadi, engkau lah golongan hamba-Ku. Bukan kita dengar daripada orang lain. Orang lain cakap belum lagi. Tapi Allah sendiri dah kata engkau lah betul-betul. Sebab tandanya engkau dah diperkenalkan oleh Allah. Kau dah kenal Allah, tak ada diri kau, yang ada hanya baru Allah. Baru datang Nabi Muhammad, kau kata wa asyhadu anna Muhammad, engkau lah pesuruh Allah yang bawa aku kepada Allah. Baru Nabi Muhammad SAW kata, engkau lah umatku yang betul-betul. Jadi kita nak begitulah. Nak sampai di dunia lagi dah diiktirafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah dibai'ah dengan Allah Subhanahu Wa Taala ibaratnya. Dah dibai'ah dengan Nabi Muhammad SAW. Sahadataini kita. 2 kalimah syahadat. Dan ni 2 kalimah syahadat kita tak beres lagi. Dah berapa tahun dah? 40 tahun ni? 60 tahun dah. Apa yang kau faham? Sebut je lah. Macam buruk kakak tua lah sebut. Minta maaf saya cakap. Kau tak pernah nak kupas apa maknanya asyhadu alla. Aku mengaku. Tadi. Adakah diri kau yang buat pengakuan tu? Adakah diri kau yang buat pengakuan bahawa yang ada hanya dia? Sebenarnya dia juga yang mengakui bahawasanya dia yang dia. Sungguh pun semua belum diciptakan lagi makhluk-makhluk dia dalam keadaan diri dia tak ada tak ada. Di dalam kesempurnaan. Tak perlu dia untuk menjadikan lain, untuk mengatakan dia yang ada hanya dia, tak perlu. Sebab sebelum ada apa-apa dia cukup mengatakan dirinya yang ada. Dia tak perlu lagi. Tapi disebabkan asyik keluar daripada kasih sayang dia. Rahman, pengasihnya tadi. Lalu Rahim tadi, Rahman dan Rahim, maka jadilah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad pun terjadi daripada kasih sayang. Terjadilah semua kalian alam ni. Termasuk kita. Roh-roh kita berasal daripada Nur Muhammad.
Tapi nak yang iktiraf, nak bagian mana yang Nabi sendiri datang, Muhammad sendiri datang, engkau lah umatku yang sebenar. Engkau tu daripada aku. Nak sampai yang tu, Muhammad yang dalam tadi, yang mengatakan engkau tu aku tu engkau, tak ada lain. Engkau lah benar-benar umatku. Macam tu nak jadi dia tadi. Ya? Tapi kita belum sampai kepada tingkatan maqam tu. Tapi seolah-olah kita dah merasakan seolah-olah dah 60 tahun, 70 tahun kita beramal. Itu cukup bahaya. Bukan Allah tak bagi beramal, beramal lah hari-hari 24 jam. Tapi jangan merasai itu hak engkau. Itu engkau berbuat tu atas rahmat Allah, kerana dia bagi hidup, dan dalam hidup dia bagi, iaitu dia bagi berkehendak. Muridun. Allah panggil kehendak. Muridun. Sama lah tu. Kehendak Allah semuanya. Apa yang habis iblis tu kehendak siapa tu? Allah semua. Jadi jangan kita takut. Kalau Allah tak bagi dia kehendak, tak apa-apa kita. Bila Allah berkehendak, baru kita tahu itu kehendak Allah, bukan iblis. Masih Haji ni betul, iblis pun pula Allah yang suruh buat tak elok. Bukan. Kena faham. Kau jangan duduk kat situ. Duduk siapa yang jadikan iblis. Kalau kau duduk kat iblis nanti tak akan selesai. Kau akan membalah aja dengan dia. Sebab aku ciptakan semua makhluk ni supaya jangan pergi kepada makhluk tu tanpa kau dengan aku. Tapi ni belum lagi kau kenal Allah, kenal diri, kau dah terus kepada makhluk, malaikat ke apa, akan banyak rosak. Tapi bila kau dah kenal diri, kenal Allah dulu, baru Allah Ta'ala suruh. Kau tak nak pandai-pandai nak pergi. Ataupun malaikat tu sendiri datang pun, adakah ni perintah Allah? Sampai kau cakap gitu. Takutnya kau tadi, tu, malaikat maut dan Nabi ni. Adakah kau ni malaikat tu maut? Adakah dia dah sampai waktu aku, Allah Ta'ala kata, dia boleh dialog lagi dengan malaikat tu maut. Ya. Kita kalau nampak malaikat maut, gigil lah. Sebab kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah. Kita takut selain pada Allah, mana boleh. Tapi kalau dah kenal diri, kenal Allah, kita hanya takut kepada Allah. Takut tu ke mana? Takut tu nak merasa ada pengakuan di itu. Itu takut tu ada rasa pengakuan di. Jadi macam mana kita nak olahkan, tolong kita sama-sama pendengar-pendengar YouTube yang dikasihi, dan saya harapkan sangat kita sama-sama pelihara. Kerana inilah kekuatan yang menyebabkan nanti kehidupan kita sentiasa melihat, mendengar, bergerak sentiasa dengan Allah. Ini yang akan jadi penolong-penolong Imam Mahdi yang tak lama lagi akan turun. Orang-orang macam ni yang akan ke depan membantu. Yang dimaksudkan timur tu, jangan kita ingat timur utara, barat, selatan. Timur yang sentiasa memandang kepada Allah. Kita kan kiblat kita ke arah timur, betul? Kan? Maknanya timur tu mana timur? Maknanya timur kita menghadap kepada Allah selalu. Jangan jangan bangkitlah di situ. Itu maknanya tadi timur tu sini. Ada dimaksudkan tadi Rasulullah SAW hadis akan bangkit penolong-penolong Imam Mahdi arah timur. Tapi timur macam mana pelajaran dia tu tadi? Maknanya dia sentiasa menghadap kepada Allah SWT. Tu. Maknanya kalau di langit ada nama bintang. Nama bintang dia bintang timur. Kalau orang ke laut, ke nelayan dulu-dulu dia pakai kompas dia segitu. Ada bentuk bintang tu, bentuknya begini macam tajam. Ni tajam depan. Bintang tu gini. Tu bukan bintang tu dia satu. Dia ada 4 ke sini. 1, 2, 3, 4. Di sini 2. Bentuk macam ni. V sikit lah. Macam ni. Macam ni. Jadi kalau tengah malam orang ke laut dia nampak, oh tu timur sana. Allah jadikan arah dah. Untuk orang ke laut dia boleh tahu. Jadi barat mana? Dia dah boleh tahu lah. Kalau Allah dah tunjuk timur, sana barat kan? Sana utara, selatan kan? Jadi dah dapat dah garis tengah. Allah tunjukkan satu je, bintang timur. Tu mengarah ke Kaabah. Bintang timur tu. Jadi kalau nak solat tengok tu. Tengah laut. Tu tadi. Itu maksud saya timur tu adalah mengarah kepada Allah. Jadi orang yang selalu mengarahkan dirinya kepada Allah, dia yang akan bangkit menolong Mahdi. Ini rahsia yang mana Allah buka kan? Baru buka. Allah baru buka kan, sebab kedatangan dia terlalu hampir. Jadi kitalah
yang akan membantu. Orang yang duduk dengar YouTube ni, dia ni lah yang layak untuk membantu Imam Mahdi. Walaupun Imam Mahdi tak ada, dia lah juga pengganti Imam Mahdi. Sebab dia dah dapat petunjuk Allah dan dia memberi petunjuk. Itulah kemenangan. Dan dia tahu membezakan tadi. Allah dah memberi dia membezakan tadi. Membeza macam mana? Gelombang dia dengan Allah tu cukup tajam. Cukup berkeyakinan hakul yakin. Kalau handphone ni dia berdialog tu yakin lebih tinggi darjat dia orang yang dengan Allah berdialog. Dia lebih yakin lagi. Kerana dalam telefon ni masih ada fitnah-fitnah. Ya, masih ada lagi yang tak clear. Ya, tapi dengan Allah tu tepat. Kalau dia kata pancung, orang ni pancung. Kalau dia kata tolak, orang ni tolak. Pendirian dia sangat kukuh. Sebab pandangan dia arah sentiasa kepada Allah. Fa'ain nama, dia utamakan Allah je channel dia. Gelombang dia bukan DG, bukan satellite. Gelombang dia adalah Allah SWT. Ilmu je dipanggil ilmu laduni. Sebab memang betul, orang belajar kenal diri, kenal Allah ni, dia memang ada automatik Allah bagi ilmu yang di sisi Allah. Bukanlah maknanya di sisi Allah dia tak payah belajar, bukan, tu salah faham. Dia belajar mana pun tetap dia tak rasakan dia guru ni, tetap dia kata bukan dengan guru ni, aku belajar dengan Allah. Mulanya nampak macam dengan guru tu, tapi bila dah dapat menguasai, dia bukan belajar dengan guru ni. Kan macam Sayyidina Ali lah, dia cakap Rasulullah Muhammad aku belajar mengenal Allah. Tapi bila aku dah kenal Allah, Muhammad tu bukan guru aku. Maknanya Allah. Sebab aku bukan belajar dengan Muhammad, tapi dalam diri Muhammad tu tak lain Allah. Dia letakkan di situ. Jadi itulah keteguhan kita. Kita tak ada was-was lagi. Sebab apa tak ada was-was? Allah dah bagi teguh. Allah yang teguhkan. Allah yang pelihara kita. Maka tu Allah bagi tahu iblis, kuncu-kuncu semua benda batil. Hamba-Ku kau tak boleh buat apa-apa. Tak ada kekuasaan kau kepada. Tapi nak jadi hamba tu harus kenal diri, kenal Allah. Baru disebut tadi innal ladzina amanu. Baru Allah Ta'ala kata sungguhnya orang-orang yang baru kita tersentuh. Tapi sekarang kita syok sendiri, kita rasa macam innal ladzina, kita rasa macam kita orang beriman. Tanpa diiktirafkan lagi. Siapa nak iktirafkan kita? Macam sahabat Nabi Rasulullah. Dia iktirafkan. Tu jam juga Rasulullah kata kau dah dapat. Kau dah kenal Allah, ni. Bilal bin Rabah tu dalam masa berapa jam ya Rasulullah terangkan tentang Allah Ta'ala. Terus kalimat tu dia pegang ahadun dia buat apa pun dia dah yakin Allah je. Ahadun ahad betul. Esa dia tak nampak lain dah. Je dia ya Allah. Buatlah macam mana pun nak mati pun aku tetap berpegang kepada. Ini ilmu banyak-banyak tapi kita tak dapat pegangan keyakinan. Maknanya kita tak dapat mengimani apa ilmu kita. Rahsia dia tadi. Itu letak pada syahadatain ni, 2 kalimah syahadat tu. Nak ditalkinkan balik. Syahadat kita nak diperbetulkan syahadat kita. Bukan lafaz dia. Hakikat wal makrifat dia tu tadi. Biar nanti kita betul-betul hadapan Allah kita mengakui. Bukan di hadapan makhluk kita mengakui. Makhluk kita boleh tipu nanti, makhluk tak ada kita. Tapi di hadapan Allah kita mengakui tak ada, aku pun tak ada, engkau je yang ada. Kita berjanji di hadapan Allah. Sudah kenal kau ya Allah. Engkau semuanya. Aku pun tak ada. Muhammad tu bersuruh orang kau. Muhammad mengaku ni umatku. Kita dah mengaku. Ada ragu lagi. Ada was-was lagi. Ada syak lagi. Tak ada dah. Jalan terus hidup kita. Dia aja yang pimpin hidup kita. Kesesaat ke depan Allah aja yang. Bukan kita yang ke depan sesaat. Dia yang bawa kita. Degupan jantung tu tadi dia yang bawa. Bukan kita sampai last tak ada apa benda pada diri. Tak ada. Tak diingat lagi batang tubuh kita lagi. Tak ada dah. Tak ada lagi dah. Betul-betul. Dia aja kita nampak apa pun. Baik buruk pun kita dah tak tahu nak bezakan. Kita tahu semua daripada dia. Sama je bagi kita baik buruk. Sebab kita dah dapat. Dia tu lebih mustahak daripada wa qadarab. Tetap kodok tu dengan dia je. Tu ada orang tak faham qada ni maknanya ketentuan Allah. Bukan. Qada tu engkau harus selalu dengan sebab Allah Ta'ala suruh
dia menyuruh kau selalu tetap dengan dia sebab dia tak pernah tinggalkan kau. Tu qada. Ada orang kata qada ni ketentuan apa akan berlaku pada itu pecahan tafsir makhluk. Tapi kalau pecah Allah, qada tu kau kena tentukan kau sentiasa. Jadi apa pun berlaku kau akan qada dan qadar akan terima sebab kau dah dengan semua dia yang buat belaka. Baru qadar apa qada dan qadar ke baru kita boleh. Tapi qada wa qada rabbuka engkau sebab Allah tu tak pernah pun dia tinggalkan kau. Tak pernah berpaling pun. Maka kalau dia suruh kau selalu dengan dia memang patutlah dia sayang kau. Tapi kau tak faham wa qada, kau ingat qada akan datang silap. Kurang kefahaman tentang Allah SWT. Jadi gitu. Kita mentaliti orang kita kebanyakan qada, kita ingat nanti apa akan jadi kita kena terima je. Kan? Qada tu kau boleh terima ke tak terima, kau mesti selalu dengan dia. Itulah qada. Baru apa yang jadi kau boleh terima. Tapi kau tak dengan dia, tipulah kau boleh terima. Yang baik boleh, yang tak baik kau tak boleh terima dia. Tapi bila kau selalu dengan dia, kau nampak semua sama. Baik atau buruk sebab kau dah dengan dia. Itu maknanya qadar. Allah Ta'ala ajar kita jangan sekali-kali ada kedirian kau lagi. Engkau buat pengakuan engkau ada. Jangan. Sebab engkau dah syahadatain ni. Pengakuan kau hanya yang ada. Dan Muhammad tu tak lain sifatku bersuruh kekasihku. Jadi engkau ikut tu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sebagaimana yang telah dimuzakarahkan pada pagi ini, dan sebelum ni sekiranya kita menghayati dan wajib kita menghayati sebenarnya apa pun tajuk dalam YouTube ni sebenarnya, rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian, rakan-rakan YouTube yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala menetapkan tajuk ni adalah tajuk menghilangkan kedirian, hanya mengesahkan Allah saja. Kalau kita perhatikan apa pun tajuk tetap menegaskan tentang kedirian tu, menegaskan tentang perangi kedirian diri kita. Setiap tajuk, setiap akhir majlis ni tetap Allah Ta'ala Ustaz akan cerita membuang kedirian, tak ada kedirian, perangi kedirian. Rasulullah SAW pun sama juga. Dia mengajar tentang perang kepada umatku, iaitu memerangi kedirian diri umatku. Maka ini yang patut kita perhatikan dalaman diri kita ni. Jadi poin yang paling penting, poin utama untuk kita wa qadara rabbuka alla ta'budu, poin yang utamanya adalah tak ada kedirian, jangan ada kedirian. Bagaimana caranya? Selidikilah dalam diri kalian. Selidikilah. Saya pun memberitahu juga kepada ahli keluarga saya juga. Kalau dia dengar, dia pun mendengar sama-sama. Dia cakap, kita pun cakap, isteri pun cakap, poin utama dia apa pun tajuk, tak nampak tak? Kita nampak tak benda itu? Semua tak ada kedirian, semua buangkan kedirian, semua perangi kedirian diri kita. Yang ada hanya Allah, yang ada esa Allah, yang ada hanya ahad, laisa, yang ada hanya dia je, wujud dia sahaja. Nampak? Yang tu je yang sebenarnya. Sebab tu nak perang dalam ni memang bukan mudah, tapi sekiranya kita hendak berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah caranya. Ini cara yang Rasulullah SAW ajar kita, para sahabat, tabi'in, apa semua. Jadi bersama-sama kita mengukuhkan, Allah Ta'ala yang mengukuhkan. Kalau tanpa kedirian diri kita ni, maknanya kita menyatakan Allah yang mengukuhkan diri kita, kan? Tak lain, bila dah tu ditukarkan kepada yang mengukuhkan tu, diri keesaannya juga lah mengukuhkan yang sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi sama-sama kita berdoa dalam jangka masa yang terlalu singkat ni. Moga-moga Allah Ta'ala membuka
Al-Mukasyafa Ghaibul Fuqara. Fakirkanlah diri kita. Jangan ada diri kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan singkapkan perkara ghaib, iaitu sentiasa mengesakan Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur pada Allah SWT. Sekian saja jumpa kita pada kali ini. Sama-samalah apa saja pun yang kita ni diberi oleh Allah, setiap detik, setiap saat, apa yang diturunkan kepada Allah, diturunkan kepada Allah tu ada kat atas, diturunkan. Ini diturunkan, dia nak menyatakan Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi, pada bagi hamba-Nya yang kenal diri, kenal Allah, terpanggil hamba. Hamba tu